Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita sambung balik kitab kita ni, syarah kitab tauhid. Kita dah ni tengah bincang bab ke-20 iaitu tentang sikap keras Rasulullah SAW terhadap orang yang beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang soleh. Dia ibadah pada Allah, bukan sembah kubur. Sembah Allah, ibadah pada Allah. Tapi dengan berkat kubur di sisi kubur dia. Tapi Nabi marah. Keras. Bukan marah biasa, marah biasa marah. Bukan biasa-biasa, memang marah sungguh. Bahasa Arab ma ja'a fit taqdis fi man 'abada Allah 'inda qabri rajulin salih fa kaifa idza 'abadahu. Tentang sikap Rasulullah, sikap keras Rasulullah terhadap orang-orang yang beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang soleh. Maka bagaimana pula jika orang soleh itu sendiri disembah? Kerana ia adalah wasilah sarana yang boleh mengantar kepada syirik. Walaupun mula tak syirik, berkap. Ya, nak suruh mudah. Ngapa nak suruh mudah? Berkap, mudah. Kabur doa dah. Mungkin dia berasa mustajab doa di sisi kuburan dia berasa. Padahal tu kadang-kadang tipu daya, syaitan bisi ni. Ni lihat berkat mudah di kubur, padahal dia doa di masjid tu sebetulnya je waktu juga doa dia, tapi dia berasa kerana ada bisikan-bisikan halus daripada syaitan. Dia berasa doa di masjid tidak dikabulkan, doa di kubur tu berasa mustajab. Mengapa di kubur baca kitab, baca Quran, ngapa di Quran, ngapa hadis, ngapa kitab gapo ni, mudah masuk ya sekubur dia, berkat tu wali kononnya dah. Padahal itu adalah gangguan ataupun kadang saya tak tolong bui ngapa pula dah. So ingat pula aku hadis. Kenapa? Supaya tertipu dengan kubur tersebut dah. Jika perbuatan-perbuatan yang dibawa kesyirikan saja pun tak sampai syirik lagi. Semai tersembah tu tapi boleh mengantar menjadi sarana kepada pengagungan pada kubur. Benda tersebut dilarang oleh Nabi. Kadang gini, kalau bawah daripada syirik pun Allah suruh sekat dah. Contohnya berzina, jangan mendekati zina dah. Tambah lagi lah benda-benda yang boleh menyebabkan syirik. Kemungkinan satu masa nanti jadi syirik, kena sekat lebih keras lah, lebih tegas. Sebagaimana firman Allah Taala, wala taqrabuz zina innahu kana fahsyatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina. Bukan jangan zina, jangan mendekati, dekat pun tak boleh dah. Sungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Surah Isra ayat 32. Jadi benda-benda yang menghantar, membawa kepada zina, tutup aurat, berdua tabarruj, apa dah. Semua tu haram dah. Kerana apa? Kerana nak sekat zina, membawa pada zina tu kena sekat bawah. Begitu ke syirik. Sekali tengok tidak haram, tapi benda tu akan bawa kepada syirik satu hari nanti dah. Jadi kita nak sekat bawah, jadi haram benda tu. Walaupun asal tidak haram lagi dah. Walaupun bukan syirik lagi dah. Kerana kaedah fiqh kata al-wasailu laha ahkamul maqasid. Hukum tujuan, hukum sarana, hukum penyebab ni dah mengikut hukum tujuannya dah. Hukum sarana dah. Dia akan jadi seperti hukum tujuan dia dah. Kita guna pen untuk tulis kebaikan. Jadi tujuan baik tu jadi boleh pahala. Kita guna pen atau kita guna keyboard atau kita guna internet untuk benda haram dah. Jadi haram lah untuk fitnah, untuk apa dah. Di antara wasilah yang paling kuat perantara sarana penyebab ataupun wasilah yang paling kuat yang boleh menjerumuskan manusia ke dalam syirik adalah mengagungkan penghuni kubur orang soleh. Pahala ni daripada kita kata zaman moden dah tak cara kubur, tak apa buat, kau besar kubur dah, kau canggih kubur dah, masalah dah. Jadi apa kita bincang lah sebelum ni dah. Nabi Isa tu orang Nasrani dah, Nabi Uzair orang Yahudi dah, akak dah siapa tahap tu begitu juga musyrikin Arab. Ya, kat latar-latar tu orang soleh juga dah, orang buat makanan kepada orang buat haji, macam-macam lah. Jadi oleh sebab itu dipanggil kitab ni, bab ni dia sebut dengan at-taghlis, iaitu sikap keras.
Bukan marah biasa. Nabi kerah sangat marah pada orang beribadah di kuburan orang soleh. Padahal dia beribadah pada Allah, bukan nak sembah kat dia kubur. Tapi semaya tepi kubur, baca Quran tepi kubur dah, atau beribadah semaya sunat tepi kubur, zikir tepi kubur dah. Zikir tempat lain tak, zikir tunggu kubur baru zikir dah. Jahanana dah zikir dah, selawat macam-macam dah. Qasidah dah kat kubur dah. Jadi cerita ni orang soleh ni ada hak soleh sungguh, ada setengah ni orang yang anggap soleh padahal dia ni setan dah. Ada setengah hak berat lagi dak. Kubur pun tak ada dah. Tak ada isi kubur pun dak. Orang pergi kat ramah nak kata kubur Tok Wali ni keramat ni dak. Dia korek-korek penguasa kerajaan pergi korek. Kubur tak ada orang, tak ada banyak pun, tak ada kubur pun situ dah. Sebab ikut orang-orang lama situ kata situ tak ada kubur, tiba-tiba jadi kubur dah. Kerana orang yang ambil kesempatan dia kata kubur keramat, banyaklah pitih boleh. Itu dah. Lepas tu dalil pertama riwayat Bukhari Muslim, Ummu Salamah ni dia masuk Islam, dia berhijrah ke Habasyah, Ethiopia lah, selatan Afrika ni. Jadi ada gambar-gambar di gereja di Habasyah ni. Rasulullah SAW bersabda, ulaika idza mata fihim rajulus salih awil 'abdus salih banaw 'ala qabrihi masjidan wa sawwaru fihi tilka suwar. Ulaika syirarul khalqi 'indallah. Mereka itu apabila ada orang soleh atau hamba yang soleh meninggal, mereka bangun atas kuburnya tempat ibadah. Dan mereka buat dalamnya gambar-gambar, dan mereka adalah sejelek-jelek makhluk, seburuk-buruk, sejahat-jahat makhluk, sejahat-jahat, seburuk-buruk makhluk di sisi Allah. Beratlah. Siapa seburuk-buruk dah. Sahih Bukhari Muslim ni kuat ni. Jadi ada dua fitnah di sininya. Fitnah memuja kubur dan membangun tempat ibadah atas kubur tersebut. Dan fitnah membuat patung-patung. Dia dua perkara. Jadi fitnah memuja kubur dengan tempat ibadah. Tempat ibadah di kubur tu, Nabi kata seburuk-buruk makhluk. Kubur Nabi Hud ke, kubur Tok Wali mana ke, kubur. Dia bukan tempat ibadah. Kalau kita dekat masjid Madinah pun, masjid Nabi pun, bukanlah kat kubur Nabi tu afdal dah. Kalau sengaja semaya situ tak molek. Sebenarnya kubur tu dia buat macam seketika. Lepas ni kita bincang dah. Tempat yang molek ibadah ni iaitu di Radah. Radah tu bukanlah kubur dah. Dia alik ni alik kanan sikit lah. Dia bukan kawasan kubur tu lah. Kawasan lain lah. Tempat Nabi ceramah lah. Bukan kubur Nabi dah. Sebenarnya tu bukan kubur. Istilah molek ni panggil bilik Nabi dah. Pasal rumah Nabi asal tu. Walaupun nampak macam dia kata kubur, sebenarnya dia rumah ni. Bukan kubur asal dah. Bukan itu sebenarnya rumah Nabi dah. Rumah Nabi dah. Okey, habis itu dah. Jadi seburuk-buruk makhluk yang kata situ dah. Jadi membesarkan kubur buat tempat ibadah dan juga buat patung tu, tu jadi seburuk-buruk makhluk, sejahat-jahat makhluk. Kita ingat ke jahat makhluk ni bunuh orang kuasa dah, pengganah ke apa ke kubur tempat ibadah, tempat bercara ritual macam di kubur Nabi Hud tu ada, ataupun kubur-kubur mana pun dah, kubur wali mana pun, itulah seburuk-buruk makhluk. Dan buat gambar ke patung ke apa dah. Tak ada gambar cerita dah. Cerita patung gambar dah. Gambar tu kalau kita betul dah. Kita sebut semua ada satu hadis ni, jadi sepatutnya kita hafal dah. Ala ab'atsuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni kita boleh hafal. Alla tamastahu wala qabra musyrifan illa sawaitahu. Maukah kamu aku beri tugas sebagaimana tugas yang pernah diberikan oleh Rasulullah SAW kepadaku. Jangan engkau tinggalkan patung timsalan illa tamastahu, kecuali engkau hancurkannya. Wala qabran, dan jangan biarkan kubur jangan biarkan kubur yang ditinggikan. Wala qabran musyrifan, dimuliakan, dibesarkan, dikubur, ditinggikan.
illa sawaitahu, sampai kamu meratakannya. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Ada setengah orang ni pergi kepada kubur tu lebih bersemangat daripada dia pergi ke masjid dah. Beribadah, qasidah lah, berselawat lah, beribadah di kubur lah, banyak dah. Doa siapa tiup tangis di kubur, di masjid dok gitu dah. Padahal Nabi suruh kita bangun masjid, bukanlah suruh besar kubur dah. Kubur kan lebih khusyuk. Dia berasa lebih mengapa di kubur, baca kitab di kubur lebih ingat dah. Rasa berkat tak wali, ibadah lebih khusyuk dah. Ini berasa sebenarnya ada tipu daya ganggu jin ataupun jin ni sokong ibadah di kubur tak saya ganggu. Di masjid ganggu dah. Macam-macam lah. Ada Jadi sebenarnya mereka bukanlah asal-asal bukan nak sembah kubur dah. Tapi nak ibadah pada Allah lah. Asal-asal dia. Tapi tepi kubur dah. Tepi kubur dah sekali. Dia ada tipu daya iblis. Sampai satu masa dia akan berasa boleh minta Tok Wali kubur tu dekat dengan Allah. Doa dengan Tok Wali lebih didengari daripada doa pada Allah SWT dah. Tu akan jadi satu masa nanti dah. Jadi sadul zara'i ni, sekatan awal ni, kita nak sekat awal lah, hari awal-awal dah. Nabi cerita ni halal Nabi marah dah, membuat masjid di kubur dah. Sebab itulah dekat Nabi nak wafat Nabi SAW ni, ketika Rasulullah akan diambil nyawanya lah, dari riwayat Bukhari ni, beliau tutup muka dengan kain. Ketika nafasnya terasa sesak, dekat-dekat nak mati sesak dah, nazak lah, maka dibukanya kembali kain itu. Kalau keadaan sedemikian tu dah, dekat nazak, dekat dengan Nabi wafat umur Nabi lah, Nabi sebut la'natullahi 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Dan Allah ditimpakan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat peribadatan, tempat ibadat dah. Jadi benda tu bukan main-main dah, la'natullah dah. Jadi walaupun sebut la'natullah 'alal yahud wan nasara, hak tu hak kena dah. Tapi kalau mana orang hak ngaku Islam buat macam orang Yahudi Nasara juga, boleh laknat juga, nak berkurang je dah. Sebab apa dia kena laknat tu? Dia sebut situ kerana menjadikan kubur para nabi sebagai masjid, sebagai tempat ibadah, sebagai tempat berdoa, sebagai tempat anggap doa lebih mustajab di tepi kubur tersebut. Dia buat pisah situ tempat ibadah, rasa berkat dah. Sebabnya berasa Tuhan ni perlu ada perantaraan connection antara Allah. Bukan Allah Akbar tu connect dengan Allah. Kena ada Tok Wali, Tok Guru, Nabi lah apa tengah-tengah je dah. Sebagai perantaraan antara Allah dengan kita dah, antara Allah dengan manusia ni ada Tok Wali yang merapatkan. Tu anggapilah, orang-orang yang telah ditipu oleh syaitan. Jadi Nabi kata gitu, tak khawatir kalau kubur Nabi ni jadi tempat ibadat macam orang zaman dulu. Siapa dekat nak wafat marah bukan main, laknat Nabi marah dah. Begitu juga kubur Nabi Hud dah. Nabi kita laknat tu kubur Nabi, takut kubur Nabi sendiri. Begitu juga kubur Nabi lain pun gitulah, laknat jugalah. Jadi Nabi ni kubur dia dalam rumah Aisyah. Dulu bukan kubur dah. Bukan. Memang rumah lah, rumah sungguh. Pala ni pun setengah ulama dia panggil, kata bukan kubur tu rumah. Yang untuk mengelakkan daripada hadis tersebut lah, takut dilaknat dah. Jadi mana boleh hadis Nabi bertentangan dengan apa yang berlaku terhadap Nabi. Jadi lebih baik kita sebut bukanlah binaan kubur, tapi kita kata rumah. Rumah asal Nabi lah. Cuma dia tambah sikit lah. Likurnya tambah sikit. Sebenarnya tu rumah dah. Ada rumah ni. Rumah ni boleh ada atap. Kubur tu ke dia. Dia bubuh ni sebenarnya atap gitu ya asal dia dah. Jadi cerita pelik-pelik ada kata kena Wahabi nak putus kubur, lepas tu kena panah. Tak boleh buat turun tanah situ ada. So cerita. Ada cerita kata pula tu lubang dah. Lubang supaya lepas ni kalau tak hujan kat
buka lubang tu hujan dah. Tu berlaku lah tu dah cerita-cerita tambah. Jadi kita tak boleh pakai cerita tu dah. Sebab situnya bukanlah tembus sungguh ada alat gapo dah situ dah. Ya boboh situ dah. Dalam terkubur dah. Jadi Nabi ni dah Nabi dikuburkan. Al-anbiya yudfanuna haitsu matu. Para nabi dikuburkan di mana mereka wafat. Hadirat Ibn Majah dah. Jadi kalau kita tengok gambar kubur Nabi ni, dia dekat menghadap kiblat ni kubur Nabi lah. Sebenarnya rumah Aisyah rumah dia. Lepas kubur Abu Bakar, lepas kubur Umar ni 3 dah. Bilik sungguhnya hujrah tu kubur Nabi ni, kubur Abu Bakar lah. Lepas tu ada kubur Umar dah. Lepas tu dia luar sikit dia beruai tamu kita kata kubur Umar. Tapi lah ni sekaligus berlaku lah kira dah. Jadi sebenarnya zaman Al-Walid bin Abdul Malik barulah lebar masjid dah. Bukan zaman sahabat dah. Sehingga bahagian timur masjid sehingga hujrah Aisyah lah. Masuk dalamnya bilik Aisyah lah. Lepas tu tambah buat keliling tu tambah lah zaman kemudian khalifah lepas tu dah. Semuanya Nabi doa dah. Nabi doa, Allahumma la taj'al qabri wasanan. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburku sebagai berhala disembah. Hadis Ahmad. Nabi begitu takut dah. Begitu takut. Begitu gerung orang menyembah Nabi dah. Tapi dah ni ada sungguh dah di India gapo dah. Di Berawi berat sekali Berawi dah. Lepas tu macam-macam lah. Syiah dah, Sufi, tarekat lah, wadatul wujud gapo insanun kami istilah tu. Sebenarnya nak angkat Nabi ni sebagai Tuhan lah. Cumanya kita kena anggap lah mana pun kita kena anggap bahawa Nabi SAW ni kubur dia tidaklah jadi kubur yang disembah sungguh macam di kubur Syiah, kubur Tok Wali lain dah. Kubur Imam Syafi'i sendiri pun tidak sampai tahap tu lah. Kubur Nabi ni mana terjaga dah, lebih terjaga daripada kubur lain. Dah. Padahal Nabi nombor 1 dah daripada kubur lain, tapi tak boleh terjadi macam tempat menyembah. Kalau di India tu kubur pun masjid comel loteng. Di India ada, di Pakistan ke apa dah. Golongan Baralwi dah. Di Iran ke di Iraq ke dah, tempat Syiah tu begitu juga. Kubur dia mengalahkan masjid comel loteng dah. Jadi berkat doa Nabi tiap siapa tahap tu lah terjaga lah. Kubur Nabi pun dia ada masa segitiga bucu dia tu alik bawah tu nak ngadap ke kiblat tu. Jadi seolah-olahnya orang tak ngadap betul-betul kubur Nabi lah. Orang zaman dulu lagi buat dah, zaman khalifah sebelum ni lagi. Bukan zaman Raja Saud dah, sebelum ni lagi dah. Jadi ada isu lah, ada orang berhujah kubur Nabi tu kubur dalam masjid dah. Nah, tu salah satu dia. Jadi banyak cara lah cara kita berhujah. Pertama, hadis tu kita nak pakai, kita tak boleh lah semata situasi yang berlaku ini menafikan tolak hadis. Semata-mata kalau betul lah kita anggap kubur tu dalam masjid, kita menghapuskan hadis Nabi tak boleh. Cuma kita moleknya kita hadis Nabi tu kita jangan takwil, kita takwil situasi yang berlaku dah. Pertama, masjid Nabi tu dia telah digezetkan oleh Nabi sebagai masjid yang sangat berkat lah, sehingga kita semaya di masjid Nabi 1000 kali ganda daripada masjid lain dah. Jadi tak bolehlah kita nak mengingkari keafdalan masjid Nabi. Lepas tu kita boleh anggap itu walaupun macam dalam masjid, kita anggap bukan dalam masjid, tapi itu adalah bilik rumah Nabi yang asal dah. Hujrah ataupun bilik Aisyah ataupun bilik Nabi yang asal dah. Bukanlah masjid, bukan dalam masjid, kubur dalam masjid, bukan. Bilik Nabi seolah dalam masjid, seolah masjid. Jadi Nabi tak tanya dekat-dekat tu dah, hak lain kat kubur Baqi' lah. Nah, bukanlah kubur di rumah nah. Nabi saja tanya di rumah Aisyah tu, di rumah Aisyah. Lepas tu Abu Bakar dan Umar lah. Minggir dia.
Jadi berlaku perluasan sapa ke rumah hujrah bilik Nabi tu, rumah Nabi tu sebenarnya berlaku pada tahun 80 Hijrah. Ya, jadi setelah beliau, bukan 80 Hijrah, 90 Hijrah lepas 80 tahun Nabi meninggal, 90 Hijrah. Sedangkan sahabat tu tak ada lah meninggal di Madinah tu 78 Hijrah. Dah. Sedangkan 90 Hijrah ni. Jadi sahabat-sahabat tak ada serabut pun. Lepas tu khalifah lepas tu dengan tidak ada sahabat tu barulah dibesarkan masjid tu seolah-olah masuk rumah Nabi ke dalam masjid. Gitulah cerita dia dah. Okay, cerita pasal kubur sebagai masjid ni ada perbincangan. Pertama, solat di atas kuburan. Tak boleh dah. Yang kedua, solat menghadap kubur. Ada hadis Nabi SAW sebut, la tusalli ila qabrin wa la tusallu ala qabrin. Janganlah kalian, kamu solat menghadap, mengarah ke arah kuburan dan di atas kuburan. Hadis ni riwayat Muslim dan Abu Daud dah. Tu yang kedua dah. Jadi haram tu tak boleh menghadap kuburan. Solat atas kubur haram, solat menghadap kubur haram. Pendapat ketiga, masjid di area kubur dia, di kawasan kubur dia. Macam mana perbincangan dia? Ada picture depan belah mana, tepi belah mana, belakang belah mana dah. Jadi Nabi lagi kubur tempat ibadah dia. La taj'alu, Nabi SAW bersabda, la taj'alu buyutakum maqabira inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Janganlah jadikan rumah kalian seperti kuburan kerana syaitan itu lari dari rumah yang dalamnya dibacakan surah Baqarah. Hadis riwayat Muslim. Jadi kubur tu bukan tempat ibadah kalau kita tengok konteks lah. Kefahaman di sebalik hadis ni. Jadi kita jangan anggap kubur tempat ibadah ni. Ada perbahasa lah, boleh baca surah Yasin ko dah. Secara umumnya mazhab kita mutakhir ini kata terima boleh dah. Tapi tidaklah kita jadi satu ketapel dah. Semeta-semeta tu boleh dah. Dah, tidak jadi satu ketapel, jadi tempat ibadah tu baca tu tak boleh baca rumah, mesti baca kubur. Ini bukan dah tu dah. Okey, masjid dibangun sebelum kubur. Kaedah asalnya dia kena masjid dululah diutamakan dah. Jadi kubur kena alih dah, kubur kena alih dah. Lepas tu isu ni tepi belakang, samping, depan, belakang dah. Macam mana dah? Dia asal dia kena kubur. Ya, masjid tu kena ada kehormatan daripada kubur-kubur. Kalau boleh pindah-pindah dah. Ada kiblat pula dah. Jadi lepas tu kalau tidak dekat mana, tepi lah, tidak betul-betul menghadap kiblat, tak caralah nak kan dah. Kiranya utamanya kubur masjid tu dah. Ada bahalah, ada kata tak boleh, ada kata boleh, ada kata belakang dengan tepi ni boleh, tak boleh depan suruh saja ni. Tak apalah, kita kira khilaf lah tu dah. Yang penting dia tak molek dah. Kalau kita boleh cari, tak boleh. Kalau depan, dah. Depan kubur, menghadap. Kubur tu macam masjid langgar. Kata baru kau dah. Belah mana dah, ada bahar pula dah. Ada kata kena pisah dengan jalan. Ada kata dengan dinding pun saja cukup dah. Bukan menghadap kubur dah, ada dinding dah. Tak apalah dah, ada bahar ni. Jadi ada satu hadis 5 hari sebelum Nabi meninggal ni, Nabi kata apa lebih kurang kita baca hak Melayu tu lah. Sungguh aku menyatakan setia kepada Allah dengan menolak bahawa aku mempunyai seorang khalil, kekasih mulia dari antara kalian, kerana sungguhnya Allah telah menjadikan aku sebagai kekasihnya. Sebagaimana dia telah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Seandainya aku menjadikan seorang kekasih dari umatku, maka aku akan jadikan Abu Bakar sebagai kekasihku. Khalil lah. Bukan sahabat biasa dia, bukan kekasih biasa. Khalil ni tahap tinggi dah. Dan ketahuilah bahawa sungguhnya umat-umat sebelum kalian telah menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Dan ingatlah, janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai tempat beribadah, kerana aku benar-benar melarang kalian dari perbuatan itu. Nabi Nabi beribadah di kubur. Hadis riwayat Muslim dari Jundub bin Abdullah. Hadis kuat lah.
Jadi Khalil tu cerita tu Abu Bakar tu Nabi setahak kalau Allah tak larang kat mesti jadi kekasih dia. Khalil tu Abu Bakar. Jadi tidak betul lah Syiah kata Abu Bakar ni jahat lah gitu dah dah. Okay, ada satu hadis ni hak kena point hak kita penting dah. Cerita Abu Bakar tu cerita lain lah, kita bincang lain kali dah tentang kekasih Nabi saya sungguh dah. Bahan Syiah tu perbahasa panjang pula lah. Kita ni ke kubur dia. Ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim masajid alla fala tattakhidul qubur masajida fa inni anhaakum an zalika. Hak ni point kita nak bincang hadis ni lah, hadis Muslim ni. Ketahuilah bahawa sungguhnya umat sebelum kalian telah menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Dan ingatlah, janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai tempat beribadah. Kerana aku benar-benar melarang kalian dari perbuatan itu. Hadis riwayat Muslim ni kuat dah. Jadi, poin ni penting kita kena ingat mula dah. Dalam hadis tadi, panjang jugalah pasal Bakar, pasal Khalil, pasal Ibrahim ke apa dah. Tapi hak ni poinnya penting. Jangan jadikan kuburan para nabi tempat ibadah. Orang nabi pun tak boleh, orang soleh lagi tak boleh lah dah. Tak wali lagi tak boleh lah, tempat ibadah dah. Nabi lagi kerana aku benar-benar larang kalian dari perbuatan itu. Jadi sebab apa Nabi lagi itu? Kerana ia menjadi kubur-kubur ni boleh menjadi sarana kuat yang dapat menyebabkan kepada penyembahan terhadap penghuni kubur dah. Sebab tu Nabi lagi dah. Jadi jangan kita pandang enteng. Kita kata tidak syirik lah. Jangan tuduh syirik. Bukan masalah tuduh syirik. Tak sampai hak syirik pun kita lagi. Nah. Kubur ni. Kalau dia tinggi kubur tu syirik kau. Besar kubur lebih sedekah dah. Nabi suruh perata kubur tadi dah. Seumpama serupa dengan peracur berhala. Kubur kena peracur juga jadi rata dah. Bukan masuk syirik lalu. Tapi boleh membawa kepada syirik. Tu poin dia dah. Tidaklah ni. Jadi selepas ni dah. Ada orang gitulah kita bincang ni. Lebih khusyuk berada di kubur. Teriak lebih kuat di kubur dah. Bersungguh-sungguh doa dah. Macam kita tengok Hisham Kabbani, anak murid pengganti pada Syekh Nazir Al-Qubrusi dah. Tarekat Naqsyabandiyah memang dia minta terus dengan kubur dah. Ya Sayyidi, ya Sayyidi, minta lah macam-macam doa kat kubur dah. Akan jadi macam tu apabila kubur dibesarkan, dihormati sedemikian rupa dah. Jadi masjid ni apa dia maksud masjid? Sebab ada hadis Nabi SAW, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Telah dijadikan bumi ini untukku sebagai masjid dan alat suci. Jadi masjid ditafsirkan sini iaitu tempat semaya. Jadi kita kalau tak panggil masjid pun tapi buat tempat semaya dia. Kubur tu ada tempat khusus semaya di kubur ke apa. Maka tu juga macam masjid dan dilarang. Jadi kita bincang dah ada larangan sebelum ni berkaitan kuburan, itu larangan meninggalkan kubur dah. Wala qabran musyrifan illa sabaituhu. Kubur yang ditinggikan sampai kamu meratakannya. Nabi suruh dia perata kubur dah. Sebab itu boleh buat blender ke apa sebenarnya. Batu nisan je boleh dah. Blender ke apa ni tidak boleh. Tambahlah tinggi lebih sapas sejekar pun tak boleh dah. Lebih sejekar lagi lah. Buat bini tak boleh sebenarnya. Mengikut mazhab kita, kalau kubur awam ni, kubur orang ramai ni haram dah. Kubur sendiri tu makruh, tak molek juga dah. Kubur kalau buat blender dah, buat binaan ni tak boleh sebenarnya dah. Tapi pendapat kuatnya bukan kerana awam ke tak awam, tapi Nabi lagi lah. Nabi tak sebut ke tanah awam lah. Tanah awam cumanya kubur lagi haram lah. Kawasan tanah perkuburan umum dibuat binaan atas kubur tu dengan buat blender dan sebagainya. Tambahlah kalau lagi besar lagi haram, lagi kuat pengharamannya. Lagi kubur tu tak wali lagi besar, lagi comel, lagi haram, lagi bahaya dah. Jadi fitnah pada masyarakat. Jadi bentuk larangan menjadikan kubur sebagai masjid tempat solat, antaranya solat di atas kubur, solat ke arah menghadap kubur, solat di tepi-tepi kubur, sisi kuburan. Membangun masjid, bangunan di atas kubur. Ada kubur dulu baru bina masjid. Menguburkan kuburan dalam masjid.
Ada dah masjid, buat kubur pula dalam masjid dah. Ni pun masalah dah. Perbincangan ada kata soh tak soh tu banjir lah. Ada kata soh lagi, ada kata soh. Ada kata wak tepi tu semaya tu soh lagi dah. Walaupun tak molek soh lagi gitu lah perbincangan. Tapi nah mana pun berat lah kita molek dah. Satu hadis yang penting kita nak dengar ni, hadis riwayat Ahmad, hadis marfu' dengan sanad yang jayid yang baik dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min syirarin nasi man tudrikuhumus sa'ah wa hum ahya, walladzina yattakhidhuna al-qubur masajida." Sesungguhnya termasuk seburuk-buruk, sejelek-jelek, sejahat-jahat manusia adalah orang yang masih hidup saat hari kiamat tiba. Nak cari manusia paling jahat, mana tu lah. Mati dah orang Islam, orang beriman mati. Habis jahat. Semua sejahat-jahat manusia. Makhluk ni hidup atas muka bumi. Itu pertama. Dan yang keduanya, orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah masjid ni. Walladzina yattakhidhuna al-qubur masajida. Orang yang buat kubur sebagai tempat ibadah, tempat doa, tempat untuk hajat, tempat semaya, tempat doa dah. Doa kepada si mati tu tak apalah, molek dia bersalah ke dia dah. Ni doa untuk diri sendiri di kubur dia. Di masjid tu doa gitu dah. Kubur baru doa macam tu. Ni minta hajat, nak gapo-gapo, nak nikah, nak gapo, nak urus rezeki, nak gapo. Nak nikah, nak gapo, pergi kubur dah. Minta apa? Jodoh pergi kubur. Ni jadi kubur sebagai tempat ibadah lah, tempat masjid ni. Sejahat-jahat makhluk, seburuk-buruk manusia, sejahat-jahat manusia dah. Di riwayat Abu Hatim dan kitab sahihnya dah. Jadi hak tu kita bicara dah orang hak menjumpai hari kiamat ni tak ada orang habis dari Islam, orang baik, orang beriman mati, tak ada dah orang ucap la ilaha illallah, tinggal orang paling jahat, barulah kiamat lah dah. Yang kedua poin yang kita bicara ni, tajuk kita ni, kubur jadi sebagai masjid. Jadi ada da'i-da'i pendakwah ni dah. Atau kita tengok artis kita pun ramai pergi ke Hadramaut. Dia terpengaruh sama agama ni. Jadi da'i yang jahat ni lah, dia ajak kepada buat perayaan di kubur macam kubur Nabi Hud. Supaya artis kita pergilah dah. Duk royak akhlak comel apa, tak kira akhlak comel setahun mana pun dah. Benda tu boleh bawa pada syirik dah. Benda tu dilarang Nabi, tak sampai syirik pun tetap haram dah. Dia membawa pada syirik, jadi dosa itu tetap haram dah, tak sampai syirik sungguh dah. Walaupun khusyuk beribadah dan sebagainya, tak boleh kita pergi pada kubur-kubur tu. Pertama kubur Nabi Hud tu berlawak kering, tak ada hujah dah, kecuali panggil kasyah Tok Guru, Tok Wali dia dah. Tidak betul pada situ kubur Nabi Hud tak tak ada kepastian itu kubur Nabi dah. Tak ada ulama yang pastikan kecuali kasyah sufi yang ngarut ni lah. Okey, syubhat berkaitan kubur ada kata najis lah, ada ulama mazhab kita kata najis ke apa Nabi lagi dah. Tapi sebenarnya perbincangannya bukanlah kerana najis. Dah, nanuh ke gapo, darah ke gapo dah. Tapi sebenarnya takut pengagungan, takut syirik . Jadi kalau kita kata kubur hak Nabi lagi nombor satu, Nabi sebut gapo? Kubur para Nabi jangan jadi kuburku sebagai masjid dah. Jadi kubur Nabi, Nabi tak hancur, tak berdarah apa tu nanuh. Tak berulat. Tubuh Nabi ni adalah kekal. Tidak dimakan oleh tanah ulat ke apa dah. Jasad Nabi ni sampai bila dah. Jadi Nabi tak boleh juga. Sebabnya pengagungan dah. Ilah dia sebabnya pengagungan, bukan masalah najis ni. Jadi ada sungguh ramai juga berhujung kubur Nabi ni kata macam rumah. Sebenarnya bukan kubur. Bukan binat kubur dah. Sebenarnya rumah Nabi dah. Rumah Nabi ada kubur dah tu. Ada setengah berhujung tu. Kita boleh buat binat lah. Sedangkan sahih hadis kita bicara. Jangan buat membesar meninggikan kubur dah. Buat blender betul. Tiba-tiba Nabi kata tu macam rumah dah. Dia buat hujah gitu dah. Jadi kita kena ingat tu bukanlah binat kubur. Sebenarnya rumah Nabi dah. Nabi susuk. Ada hikmah lah susuk. Lepas tu tak bolehlah kita buat dah. Kapan jadi fitnah ni. Kubur Nabi terjaga. Bilik macam tu ada. Tiba-tiba kata Wahabi pergi. Jagilah kerah dah. Tak boleh sembuh situ dah. Okey.
Rasulullah melaknat mereka dengan tujuan memberikan peringatan kepada kita agar tidak berbuat perkara yang sama terhadap kubur Nabi lah. Walaupun laknat Yahudi, sebenarnya kita pun kalau ikut jadi kena laknatkan Nabi juga lah. Umat Islam pun kalau buat macam kubur Nabi Hud, macam kubur orang-orang Nasrani. Jadi kita selesai situ lah dah.